Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Sirim Berhad pada tahun 2022 ini. Podcast Sirim Berhad pada episod kali ini kita akan membicarakan satu persoalan ataupun satu pertanyaan yang sering orang tanya, iaitu berkenaan dengan emas. Populariti emas telah meningkat pada tahun 2020 ketika PKP. Ketika itu ramai orang-orang awam membeli emas sebagai pada simpanan aset, kerana pada ketika itu emas telah meningkat naik jualannya. Jadi kita nak bicara pasal emas ni, kita kena bersembanglah dengan berbicara dengan orang yang pandai, pakar tentang emas. Yang pertama adalah di sebelah ini TS Adlan Akram, seorang meteorologis. Betul? Betul. Okey, boleh bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, di sebelah Adlan, seorang yang pakar emas juga, Dr. Fazrul Hisham, Timbalan Pengarah Kumpulan Termofizikal. Ya, betul? Betul. Pertama soalan untuk Adlan, nak tanya pasal emas ni. Ya. Emas ni favourite orang perempuan, betul tak? Betul. Jadi ramai orang perempuan suka beli emas. Betul. Tapi bukan orang perempuan je, kadang-kadang lelaki pun beli emas, senyap-senyap untuk buat simpanan pada hari tua. Jadi kita tengok banyak jenis emas yang kita kadang-kadang tak faham, 991, 916. Jadi saya nak tanya, macam mana kita nak ukur keturunan emas tu? Okey, boleh Adlan jawab? Okey, boleh. terima kasih Silakan. kepada Tuan Arif. Ya. Okey, sahabat saya Dr. Fazrul Hisham. Berkenaan dengan soalan tadi yang ditanyakan, memang kita tahu orang perempuan ni dia suka beli emas. Betul. Tapi yang membelinya lelaki. Betul kan? Jadi kita kena fikirkan juga emas yang kita beli tu dengan nilai duit yang kita bayar. Betul kan? So daripada situ kita juga perlu tahu keturunan yang kita bayar berapa. Betul. Berapa keturunan sesuatu barang kemas itu sendiri. Okey, jadi dalam industri ataupun dalam pasaran kita hari ini, macam di Malaysia ni, dia ada beberapa teknik ataupun kaedah yang digunakan. Satu dipanggil kaedah musnah dan satu lagi kaedah tanpa musnah. So kaedah musnah ni yang banyak digunakan oleh kilang-kilang ataupun industri yang besar dalam menentukan produk keturunan itu sendirilah. Tapi dekat dengan pasaran, kalau kita tengok Pajak Gadai, Arahnu ataupun kedai emas, dia menggunakan teknik tanpa musnah sebab dia tak boleh rosakkan sampel itu sendiri. So jadi kaedah-kaedah yang boleh digunakan antaranya seperti densimeter untuk menentukan ketumpatan. Dan kita hari ini kita ada kaedah dipanggil X-ray fluorescent ataupun SRF yang digunakan teknologi hari ini dalam menentukan keturunan emas sendiri. So dia akan beritahu berapa 916, berapa persen keturunan itu sendiri. Kat situlah. So jadi itulah kaedah-kaedah yang boleh digunakan. Tapi Adlan sembang pasal industri besar, pemusnah semua ni macam satu term yang besar, terutama bagi orang awam. Kalau boleh simplify, nak tahu keturunan mana dengan cara yang lebih mudah tu macam mana? Okey. So saya jawab. Jawab. Okey. So secara asasnya kita boleh tengok pada sesuatu barang kemas tu dia akan ada satu cop. Cop dia contoh 916, dia bersamaan dengan keturunan 91.6%. So kalau 750 bersamaan dengan 75.0%. So nilai kandungan emas yang berada di dalam satu produk tu kita boleh tentukan secara mudah melalui kaedah tentukan guna logo tadi lah. Yang keduanya kita boleh gunakan kaedah magnet. Sama ada benda tu ada besi ataupun tidak. So kalau melekat maksudnya ada besi. So kita boleh tolak ataupun maknanya kita kena bawa magnet pergi. Kita kena bawa magnet sebagai ataupun kita minta kedai tu sendiri buat. So kedai kena sediakan magnet ataupun pengunjung yang nak beli emas tu bawa magnet sendiri. Itu kata Adlan lah. Arif, saya nak tambah sikit. Boleh. Tambah sikit. Doktor. Okey, so berkaitan dengan nak beli emas tu, kalau boleh waktu kita nak beli emas tu, selain pada yang nasihat daripada Cik Adlan ni, so saya rasa yang pentingnya bila beli emas tu kena ada sijil emas tu. Sebabnya sijil tu yang pentingnya sijil tu ada keturunan emas dia berapa, berat berapa, siapa yang menjual, lepas tu bila yang dibeli, sebab info-info tu nanti akan digunakan jika ada sesuatu masalah pada barang kemas nanti. Sebab bila masuk mahkamah, benda tu yang kita akan tengok. Emas pun sampai mahkamah Ya, sebabnya bila jadi apa tu? bila ada berlaku fake gold kes. Sebab kita ada isu baru tahun lepas di mana dekat Temerloh, isunya adalah bila public nak pergi ke pajak gadai tak terima emas tersebut. Sedangkan dia adalah 96, tapi bila pergi pajak gadai bawah daripada 96.
So bila pergi and then dia buat report ke KPHP, and then KPHP datang kita lah untuk kita check. Rupanya memang betul lah benda tu bukannya emas. Ada unsur lain. Ada unsur lain. Ya. Okey, terima kasih doktor. Tapi saya nak tanya juga satu soalan yang selalu orang tanya. Emas ni macam-macam warna ada. Sampai saya dengar merah pun ada. Warna merah ada, warna putih tu selalulah kita dengar. Jadi apa persamaan ataupun apa yang sebenarnya bezanya antara warna-warna emas ni? Okey. Kalau Adlan boleh beritahu. Untuk saya okey. So emas ni dia dah berkembang So permintaan demand daripada industri ataupun daripada pemakai itu sendiri, dia nak macam-macam jenis warna. Kalau kita tengok hari ni ada emas yang datang warna merah, emas putihnya, dan yang biasa kita jumpa adalah emas kuning. Jadi adakah emas yang berwarna lain itu tidak tulen? Dia sebenarnya adalah campuran yang dimasukkan bersama emas itu sendiri. Contoh kata-kata emas 750 dan dia dicampur dengan silver dan juga nikel kita contoh. Nikel ni yang memberikan warna tu menjadi lebih putih. So tapi dari segi ketulinan kalau kita ukur dan kita tentukan 750 memang 750. Oh, memang 750. So jangan terpengaruh dengan warna, kita kena buat pengujian ketulinan tu sendiri dengan menggunakan peralatan. Oh, kena pakai peralatan. Kena pakai peralatan untuk buat tu. Ya. Tadi awal-awal tadi kalau saya tak silap cakap pasal ketupatan. Ya. Density kan? Ya, betul. densitometer. Ya. Okey, densitometer tu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan densitometer tu? Okey. Untuk densitometer saya serahkanlah di pakar dia. Pakar ketupatan ataupun dalam bahasa Inggerisnya densitometer ni adalah kepada Dr. Fazrul. Dr. Fazrul. Okey, terima kasih. Saya ingatkan Cik Adlan nak sembang juga pasal desimeter kan. Saya baru sembang kan, tak apa. Semua dia sembang. Ini kita bagi peluang kan. Doktor. Okey, so desimeter tu sebenarnya adalah satu alat yang di mana untuk menggunakan untuk check ketulinan emas tu melalui method density atau ketepatan. So dia akan setiap emas tu, contohnya 99 ada density dia. Kalau 96 ada density dia. So dari situ yang kita alat desimeter tu akan ukur density and then dia akan convert ke carat. Sebab tu isu dia kat sini adalah apabila density, okey, saya tunjuk contohnya macam density tungsten hampir sama dengan density gold. So bila kita masukkan pada dekat desimeter tu, desimeter tak boleh baca. Dia akan baca 24 karat sama dengan gold. Sedangkan gold ni kalau 20 gram ni dia punya harga untuk 20 gram lebih kurang dalam 3-4 ribu. Oh, 3-4 ribu ringgit. Kecil ni? 20 gram. 20 gram. 3-4 ribu. Lebih kurang lah sekarang ini harga. Yang 999. 999. Ya, 99. Pure gold. Bukan buat design. Okay. Okey, tapi kalau katalah ni 20 gram untuk tungsten harga dia lebih kurang apa agak-agak? Dalam 300-400 itu 100 lebih ya? ini 100 lebih. yang orang So kalau katakanlah kita salut dengan emas, density meter tak boleh dapat detect. okey, And then pergi ke SRF, dia tak boleh penetrate apa tu gold ni dalam ni. So dia akan kata harga ni adalah gold bar macam ni. oh dengan berbekalkan 100 orang ramai boleh tertipu. Ya, orang ramai boleh tertipu. Okey, ingat berbekalkan 100 ramai orang boleh tertipu. Ya. So itu yang berlaku dekat kat Malaysia, kes macam ni. Sebab tu yang pentingnya bila sebenarnya kita NMM dan juga Serim QS ada buat satu program dipanggil hallmarking scheme, yang mana sebelum manufacturer nak keluarkan produk dia di pasaran kena dapatkan certification daripada Serim QS. Okey, kalau contoh macam ni kan, cincin kan, dia hallmark ataupun dia buat penandaan 999 kita tengok dalam tu kan. Okey. Okey, kita boleh gunakan kanta juga kalau kita ada. Dia boleh gunakan kanta. So daripada sini lah kita nak, lepas tu kita pergi buat pengukuran macam contoh kita pakai X-ray. Kita akan baca berapa persen gold di dalam barang kemas ni. So bila kita check, sebenarnya bila kita jumpa ni sampel daripada kita punya ni lah, macam daripada kita punya salah seorang kita punya ni. So kita check hanya ada copper dan juga zinc sahaja. Maksudnya tak ada nilai unsur emas langsung dalam emas ni. Walaupun warna, sebab saya kata tadi, warna tadi tidak mempengaruhi. Maksudnya tidak membantu dari segi kita menentukan ketulinan tu sendiri. Oh, ketulinan tu sendiri. Kalau tengok macam emas kan. Lah sama lah. Okay. Tapi ini fake. Tapi fake, langsung tak ada emas. Ini langsung tak ada emas. Langsung tak ada emas. Ini apa cat? Ini kita panggil copper ataupun kuprum campur dengan zinc tu sendiri. Dia campuran dua tu yang memberikan warna hampir sama dengan emas. Tapi sama kan? Sama. Tapi ada orang jual ni berapa ribu? Ini kalau orang yang tak tahu mungkin dia jual 999, dia timbang lah berapa berat. Contoh 290 lebih hari ni kali dengan berapa berat hari ni. Kalau contoh 5 gram kali dengan 5 gram. So mungkin dalam 1000 lebih. Tapi kedai ada jual ke?
Dia online ke apa macam ni? Ini mungkin online lah banyaknya. Mungkin online lah. Yes. Kebanyakan kalau macam ni online lah. Kebanyakan online. So better kalau you nak beli emas tu kena pergi yang kedai yang ada. Ya. Okey, selain pada yang ketupatan lah di desimeter. Ya. Apa lagi yang sebenarnya orang perlu tahu daripada berkenaan dengan emas ni? Karat dia ke apa ke semua tu? So kalau macam desimeter itu, bila dia akan convert daripada density, dia akan tunjukkan adalah carat dia. Sebabnya yang kita biasa dekat dekat pasaran adalah carat. Sebenarnya 24 carat tu adalah density dia 19.3 gram per mil. So 24 carat ataupun 999. 999. Kalau 22 carat 916. Maknanya 91.6% gold dekat situ. Itu maksud carat. Ya. So maknanya kat sini carat ni sebenarnya dia digunakan sebelum tahun 1994. Okey. Selepas atas perdagangan tu perdagangan logam berharga 1994. So lepas tu yang dia jadikan dia measure gold purity tu pada 96, 99. So maknanya kalau ada tanda 24 karat, 22 karat, 24K, 22K itu pada barang kemas, itu maknanya logam yang lama lah, masa lama. Okey. Sebab selalunya karat ni ataupun karat ni selalu digunakan dekat cincin belian, diamond. So jaranglah, sebab tu dia ada perbezaan kalau orang bercakap emas gram. Bila bercakap diamond karat. So kalau nak tahu gram dengan tu 22 karat bersamaan dengan 916. 916. Kalau 999 berapa? 24 karat. 24 karat. Beza dua-dua ya. Sebab tu kalau katakanlah kalau bertunang nanti kan, kalau orang rumah kata tunang terbawa 22 karat, maknanya 916. So jangan kata reject pula, kata benda tu tak tulen. Tapi sebenarnya nak lebih selamat, kalau nak bertunang, cari yang logo Sirim. Dan juga logo NMM. Itu dia confirm ya. Beli emas yang logo Sirim. Yang nak tunang kena cari logo Sirim. InsyaAllah ada kot nanti. InsyaAllah mungkin bulan depan, bulan 2 nanti kita keluarkan. Okey. Kepada yang nak tunang tu insyaAllah akan ada logo Sirim. So untuk lebih selamat tengok situ dan so boleh tunjukkan bukti bahawa awak ada duit sebenarnya. Jangan risau. Okey, bercakap pasal emas. Emas ni bukan saja untuk simpan. Kadang-kadang semenjak PKP ni ramai yang terkesan. So ada yang beli emas sebelum PKP ni simpan emas, ada yang nak jual ataupun gadai, dan kita tengok banyak sangat sekarang kedai-kedai selain pada kedai yang kita nampak berdaftar tu kan, banyak juga yang kedai-kedai tak berdaftar seperti pacak gadai, walaupun dia kata pacak gadai beli lesen kan. So apa yang sebagai orang awam bila kita nak pacak gadai kan tu, apa yang kita nak tengok kriteria dia? Siapa tengok? Fazrul. Okey. So kalau saya sebagai seorang public, orang awam, so kalau saya ada barang kemas, pastinya saya akan pergi ke pajak gadai yang bagi tinggi nilai pajak. So maknanya saya akan pergi ke pajak gadai A, berapa priority dia, berapa ketentuan yang dia boleh bagi, yang B berapa, C berapa. So daripada situ yang kita akan dapat duit yang banyak. Tapi sebenarnya apa yang saya cakap ni memang benar-benar terjadi dekat luar sana. Dari segi keseragaman pembacaan alat tu untuk baca ketentuan emas berbeza. So that's why yang tugas kami di NMM ni untuk menyeragamkan semua alat pengukuran ketentuan emas ni seragam. Tapi kita bersama tadi pasal pengujian ini. Kadang-kadang orang awam ni dia tak tahu benda ni. So susah dia rasa satu bebanan kalau dia nak beli emas tiba-tiba kena buat pengujian yang itulah. NMM ada cara ke untuk mudahkan benda tu berkenaan dengan pengujian tu? Okey, sebenarnya kalau secara asasnya kita memang di peringkat kita pun kita selalu buat awareness kepada public dari segi bagaimana menentukan keturunan. So ada kaedah-kaedah yang kita suggestkan adalah contoh seperti macam tadilah, bawa magnet sendiri untuk test. Kemudian cek, yang penting ada cok hallmark tadilah. Dan cok hallmark tu kalau boleh yang terkini, yang 916 bukan 22 dah. Bukan 24 yang jadi 24 karat, 22 karat. Oh, bukan tu dah. Bukan dah. Kita tengok yang terkini. Sebab itu yang diterima pakai daripada sejak 1994 tadi. Yang keduanya kita pun ada macam pihak gadaian contoh pihak Arahnu, kita pun ada bagi latihan kepada mereka. So mereka menggunakan peralatan-peralatan yang kita boleh katakan telah diverifikasi ataupun dikalibrasi. Jadi bila pelanggan datang ke tempat mereka pun boleh buat ujian di sana terus.
Tanpa perlu buat test di dekat makmal dan sebagainya. So kat situ. Maknanya yang mana terlatih tu, Yang terlatih. kalau saya nak pergi beli emas, Ya. dia tu buat ujian kat situ. Ya, di situ pun boleh. Okey. So dia dah memang kita panggil pengujian peralatan tadi, kita pastikan dia ada, kita panggil kebolehkesanan ataupun kita tahu dia punya prestasi peralatan dan juga siapa yang nilai tadilah. Sebab macam kita pun ada buat kerjasama dengan beberapa pajak gadai Arahnu supaya dia dapatkan manfaat, bagaimana dapatkan keyakinan kepada pelanggan itu sendiri. Okey. Maknanya memang emas ni satu benda yang kalau tadi disembang kan, dengan benda ini saja kita boleh tertipu beribu-ribu ringgit. Terima kasih kerana telah mendengar dan menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk bersembang berkenaan dengan isu-isu lain. So stay tune. Thank you. Jangan lupa subscribe Siri Berhad. Kita bersama social media semua. Okay. Saya Arif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat. Bye. Bye.